Okey, sambung bahagian 2 untuk bab 6. Okey. Jadi isu yang seterusnya adalah isu menangani ancaman komunis. Ya, walaupun dah merdeka, ancaman komunis ni masih ada dalam negara. Jadi kita tengok di sini ancaman komunis di Sarawak. Okey. Jadi di Sarawak ni ada juga komunis, ya, komunis. Dia semenjak, kalau tengok di sini, gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Jadi zaman Jepun tu pun dah ada kat Sarawak ni. Tapi masa Persekutuan Tanah Melayu merdeka, komunis di Sarawak tidak hapus lah. Jadi masih ada. Jadi dia kata di sini bahagian pertama dan bahagian ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Okey, nanti kita tengok apa bahagian tu. Jadi komunis di Sarawak ini, okey, dia ada dua ancamannya. Kita tengok di sini bentuk ancaman. Satu, gerakan politik. Okey. Kedua, serangan bersenjata. Jadi apakah politik? Dia menerapkan fahaman komunis tu kepada rakyat. Okey. Jadi siapakah yang terlibat dekat Sarawak ni? Jadi kita tengok di sini, gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Okay, meneruskan perentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara dan pasukan gerila rakyat Sarawak untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Okey. Jadi dia tahu dia punya parti komunis tu tak dapat sambutan di Sarawak, jadi dia buat parti politik dengan nama PKKU, Parti Komunis Kalimantan Utara. Okay. Dan pasukan gerila rakyat Sarawak. Okay. Ini adalah nama-nama parti politik komunis yang ada masa tu. Okay. Kemudian itu ancaman dari segi politik. Ancaman dari segi senjata pula, pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak, yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi komunis disebabkan orang tak nak menerima dia punya pemerintahan, dia merosakkan keamanan, dia ganggu keamanan di kawasan tersebut. Jadi kerajaan Malaysia yang ingin membanteras komunis di Sarawak ni, dia melakukan beberapa cara untuk mengatasi komunis di Sarawak. Okey, kita tengok dulu muka surat 121 ni. Pertama, iaitu dengan perang saraf. Maksudnya perang menggunakan ideologi. Perang saraf itu adalah perang ideologi. Jadi perang saraf ni, okey, apakah yang dibuatnya? Okay. Pertama, mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Okay. Kedua, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Ketiga, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas dari ancaman komunis. Okay. Yang tiga ni, dia buat kawasan putih. Maksudnya macam kita sekarang, COVID sekarang kan, ada kawasan merah, kawasan hijau, kawasan kuning. Itu. Jadi kawasan merah tu kawasan yang bahaya. Sama macam kalau masa ini, kawasan putih, dia diwujudkan kawasan putih dan kawasan hitam. Jadi kawasan hitam tu kawasan yang bahaya lah, yang disyaki banyak komunis dekat situ. Jadi memudahkan pemerintah masa tu untuk membanteras komunis. Keempat, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Okey, jadi kerajaan melakukan program keampunan. Maksudnya dia membuka kepada anggota-anggota komunis ni untuk berhenti jadi komunis dan diampunkan untuk jadi rakyat Malaysia. Jadi bila tawaran program pengampunan ni dibuka, banyak ahli komunis yang menyerah diri. Dia dah tak sanggup dah kot jadi komunis. Jadi dia menyerahkan senjata. Okay. Jadi pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Jadi sebelum ni kita dah sebut yang di Sabah dan Sarawak ni perhubungan jalannya kurang membangun. Jadi bila
perhubungan ni kurang membangun menjadi satu kelebihan kepada komunis untuk bergerak dalam hutan. Jadi pembangunan infrastruktur, ya, ini membantu rakyat bergerak dengan selamat dan tidak bertemu dengan pihak komunis di dalam hutan. Jadi itu perang saraf. Okey, sekarang perang fizikal. Okey, perang fizikal. Jadi operasi ketenteraan. Tadi kita dah sebut yang Sarawak bahagian-bahagian tadi. Okey, jadi pada waktu itu Sarawak ni dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian 3 bahagian. Kita tengok di sini. Bahagian pertama adalah di hujung bawah, ya, Kuching, apa ni nama ni, itu adalah bahagian pertama. Bahagian kedua adalah di Betung dan apa ni warna ungu ni, ya. Dan bahagian ketiga besar sekali di muka ini, di yang gambar coklat ni. Jadi kalau kita baca tadi, komunis duduk di bahagian pertama dan bahagian ketiga. Jadi di si ujung ini dan di yang besar ini. Okey, jadi untuk operasi ketenteraan, kita tengok di sini beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu operasi Hammer di bahagian pertama dan operasi Rascom di bahagian ketiga. Ini nama operasi lah, ya. Okey, apakah operasi Hammer ni? Okey, operasi Seri Aman pula dijalankan di bahagian kedua. Okey, ini adalah untuk melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Jadi apakah operasi Hammer? Okey, operasi Hammer, ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Jadi orang awam pun benci komunis ni sebab dia bunuh orang, ya. Jadi ini ni yang dibuat. Okey, pada Julai 1965 rancangan ini dilaksanakan mendirikan pertempatan baru. Jadi lebih kurang macam di tanah Melayu, ya, bukalah kampung baru. Jadi kampung baru tu dibuat untuk menempatkan orang yang berketurunan Hakka. Hakka ni adalah orang keturunan orang Cina lah. Cina ni banyak keturunan. Banyak keturunan dia. Jadi keturunan Hakka ni diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baru sepanjang jalan Kuching Seriat. Okey, penempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung tempoh 24 jam sehari. Maksudnya 24 jam kena berkurung dekat situ. Siapa yang keluar akan disyak sebagai komunis. Okey, akan ditahan sebagai komunis. Okey. Seterusnya, operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Ini, ya, dia mula menampakkan hasil. Jadi pada 13 Oktober 1973, pemimpin komunis mulalah merasa nak mengalah dan menulis surat kepada Ketua Menteri Sarawak masa tu, menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Okey, jadi operasi Hammer berjaya. Operasi Hammer berjaya. Okey, kita tengok dekat kronologi muka surat. Muka surat 1, 2, 3. Okey, kronologi. Okey, operasi Hammer dijalankan pada 6 Julai. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. 8 Ogos 1969, operasi besaran rampas senjata di bahagian ketiga. 24 Februari 1970, operasi Jala Raja di Nonok, Asajaya, bahagian pertama. Okey, operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Seterusnya 72, Rajang Area Security Command Rascom dibentuk di bahagian ketiga. 73 lagi, tahun 73 pula operasi Seri Aman dilancarkan. 74, operasi Seri Aman ditamatkan, anggota komunis menyerah diri. Okey, pada 74 menyerah diri. Dan tahun 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Jadi masa itu tamatlah ancaman komunis di Sarawak. Okey, itu saja tentang ancaman komunis di Sarawak. Okey, seterusnya ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Jadi setelah Malaysia ada tertubuh, Parti Komunis Malaya masih ada lagi, ya. Jadi tak puas hati, dia melakukan huru-hara di
Semenanjung. Semenanjung. Kita tengok di sini. Benda pertama dia buat adalah membunuh anggota keselamatan dan orang awam. Jadi apa yang dia buat, kita tengok sini. 17 Jun 68, PKM telah melakukan serah hendak terhadap pasukan keselamatan di Keruh, Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. 74, menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. 75, menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koh Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Jadi dia membunuh polis lah, ya. Okay, kemudian bukan polis saja dia bunuh, ya. Pada Julai 69, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Okay, kemudian periuk api dipasang di sepanjang jalan Changlung, Kedah. Ketiga, jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Jadi komunis ni melakukan kerosakan kepada harta dan rakyat. Okay, ni yang digambar surat khabar ni, ya. KPN, Ketua Polis Negara, dibunuh dengan kejam. Itulah gambarnya. Okay. Ini Ketua Polis Negeri Perak pula, Tan Sri Koh Chong Kong. Ni semuanya dibunuh oleh komunis. Okey, itu yang pertama. Kedua, dia buat apa pula? Kedua pula, dia mengebom Tugu Negara. Okey, Tugu Negara pernah dibom. Okey, pada 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis, menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas. Okey. Jadi daripada kesan tersebut muncullah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Okey. Jadi untuk mengatasi komunis di Semenanjung, adalah beberapa cara yang kerajaan Malaysia lakukan. Pertama, melakukan strategi counter insurgency ataupun disebut COIN. Apakah langkah COIN ni? Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Jadi dia dengan macam mana? Dengan memenangi hati rakyat. Maksudnya beri apa rakyat nak. Jadi bila masa rakyat dapat apa yang rakyat gembira dengan kerajaan tu, jadi kerajaan rakyat takkan ikut komunis. Itu yang dia maksudkan, ya. Kedua, perjanjian kerjasama sempadan. Okey, dalam hal ni kerajaan Malaysia telah berbincang dengan kerajaan Thailand untuk membuat untuk membuat, kalau tengok di sini, ni tengok sini ayat, antara langkah dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Dia buat pagar dekat sempadan supaya komunis tak boleh bergerak secara bebas antara dua negara. Di perjanjian Hat Yai pula, perjanjian Hat Yai pula diadakan, bersetuju membubarkan unit bersenjata. Jadi setelah ni Parti Komunis pun menyerah, membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkak sama. Jadi bila dah banyak perjanjian antara Thailand dengan Malaysia berlaku, komunis ni tak dapat buat apa dah, jadi dia menyerah, kalah. Okey, itu tentang komunis. Jadi kita stop dulu untuk bahagian komunis ni. Nanti kita sambung ke bahagian kedua, bahagian ketiga. Jadi saya stop dulu.